Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Ni saya beri 8 keping nota untuk ulang kaji. Muka surat 19 tu ingat ya, ada 3 jenis la. Ya, satu la nafi, 2 la nahi. Ada 1 lagi la nafiyah lil jinsi, kita tak masuk. Iaitu la ilaha. Ingat tak? Ya, itu dia kegunaan la. La nafiyah lil jinsi. Ini minta maaf ya, kita buat di sini hari ini nak dapatkan sikit keberkatan tolong puan ni untuk tuan kedai ni. Mudah-mudahan kedai dia berjalan dengan lancar, baik, berkat, dan kita pun dapat merasa sikit perbezaan selama ni dalam aircon ya. Saya kata yang ketiga tu la nafiyah lil jinsi tak ada dalam ni. Tak ada ni. Nafiyah lil jinsi. Lil jinsi macam la ilaha illallah. Kan? La ilaha Di illallah. sini ada berapa ni? Dua saja. Satu la nafi, tidak, la jangan. la jangan. Satu lagi dia panggil la nafiyah lil jinsi. Nak faham tu. Lil jinsi. Maknanya la menafikan jenis. Seperti la ilaha illallah. La ilaha ni. Lepas la mesti bagi atas. satu Ini kan, Ustaz? ya? Satu saja kan? Banyak. La haula, la raiba, la syakka. Dalam Quran ratus saja. Jadi ada 3 jenis la. Contoh tulis 1 la nafi, 2 la nahi, 3 la raiba. La raiba ni dia duduk isim, selepas dia isim. La raiba ni, la ilaha ni, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kenapa nama dia nafi jinsi? Mana jenis-jenis Tuhan ni tidak ada lagi lah yang paling betul melainkan Tuhan Allah. Itu nama dia jenis. Itu dia nafi. Dia menafikan semua jenis Tuhan, tidak ada melainkan Allah. Boleh faham tak? Maknanya maksudlah nafiyah jinsi. La, maksudnya la. Ni maksud jinsi ni. Nafi semua nafi belaka. Ini la nafiu dengan nafi sama. Macam ni la nahi. Yang ini la nafi lil jinsi. Untuk la nafiyah ni kita jumpa la haula wala. Ada tak? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Maknanya segala kekuatan itu dinafikan daripada semua jenis makhluk kecuali kekuatan yang ada pada Allah. Itu maksud dia nafi jins. Nafi jins. Jins tu ni jenis kekuatan yang ada dalam alam ini banyak. Gajah pun banyak, harimau banyak, ya, orang yang gagal, tapi semua kekuatan tu tidak betul melainkan Allah. Kekuatan datang dari Allah. Jadi jangan kita takut bila kita menghadapi masalah. Ustaz, Ingat explain kan la nafiyah lil jins Ya. mana? La tidak ke? Tidak. Tidak. Nafi. Nafi. Dia jenis itu Bagi semua jenis. bagi semua jenis benda tu, dia banyak jenis benda. Satu ketuhanan. Semua jenis ketuhanan. Banyak Tuhan dalam dunia ni yang dipercaya oleh orang-orang yang kafir, tapi Tuhan yang bernama Allah lah yang utama. Itu dia kata nafi. Dia menafi semua jenis Tuhan melainkan Tuhan Allah lah Tuhan sebenar. Boleh? Begitu juga kekuatan. Seluruh kekuatan kita
seluruh kekuatan manusia, makhluk lain dinafikan. Jenis kekuatan dinafikan, melainkan kekuatan Allah saja. Itu dah boleh nafikan intensi. Menafikan jenis apa-apa yang kita maksudkan. Kekuatan makhluk lah. Macam kita kata, apa tu? La raiba. Ada tak la raiba? La raiba fi alif lam mim kan? Hudan. Zalikal kitab, demikian kitab itu. Banyak kitab dalam dunia. Tapi kitab yang bernama Al-Quran itu tidak boleh kita nafikan. La raiba, tak boleh nafikan. Okay? Ada yang nak tanya lagi? Okay, kita lihat. Nombor 1, la nafi. Kalau kita nak kata la nafi, boleh ke? Boleh kata, tapi dalam nahwu dia kata la nafi. La nafi duduk pada fi'il mudhari', apa tak? Dia mesti bagi depan. Okey. Tengok tu. Baris atas. Tak, ni fi'il mudhari' bagi depan. Tengok. Oh, yang ni. Bukan yang ni. Dia tulislah Untuk tidak isim. kan Ustaz? Agak Tidak sama dengan la nafi. La nafi. La tidak, la nafi. La nahi, la jangan. Ya? Ini untuk nak kaji nama. Hari ni kita nak selesai masalah masalah. Dengan seperti mata ya. Ini kita sekarang baru sekarang mengaji. Boleh tak? Kalau kita tengok ya? Ada satu siapa dia bawa kucing tak boleh tinggal kat rumah. Tengok tu. La nafi. La nafi maknanya dia tidak. Okey, kita tengok nota tu. Huwa la yakulu. Itu nafi. Dia tidak makan. Nafi. Kalau kita buang la, dia jadi isbat. Okey? Dia akan jadi huwa yakulu. Okey? Kalau huma la yakulani. Betul tak? Kalau hum la yakuluna. Ya. Tapi kalau la jangan, la nahi, dia nafi, dia memerintah orang depan kita. Anta la takul. Awak jangan makan. Kita tidak boleh perintah orang belakang kita. Tak boleh. Kita perintah hanya orang mukhatab saja. Anta la takul. Anti la takuli. Nampak tak? Ya, matikan, jazamkan. La nahi ni juga nama dia la jazam. Ya, bila jazam baris mati. La takul. Antuma la takula. Antum la takulu. Anti la takuli. Antuma la takula. Antunna la takulna. Kamu semua jangan makan. Gitu ya. Okey. La nafi, la yang bermaksud tidak. La nahi, la yang bermaksud jangan. Okey. Ini kita ulang kaji. Sebentar kita orang lagi. 2-3 orang lagi. Okay, seterusnya kita lihat muka surat 20. Ada nak tanya muka surat 16? Doktor, boleh? Okey, muka surat 20 tu adawat alat. Nasab fa'il mudhari'. Adawat ni alat Ustaz. Alat. Alat nasab fa'il mudhari'. Dia ada 6 yang popular seperti an, lan, izan, kai dan hatta. Ada 5 ya kan? Itu nama dia alat nasab fa'il mudhari'. Dia hanya duduk pada fa'il mudhari' sebelum. Jadi bila dia duduk pada fa'il mudhari', dia fa'il mudhari' jadi baris atas. Okey. Kalau musanna dia buat nun. Kalau jamak dia buat nun ganti alif. Okey. Kita buka muka surat 20. Adawat mana dia alat. Alat-alat nasab fa'il mudhari' iaitu an. An artinya bahawa. Lan, ingat apa ni lan? Tidak sama sekali. Kai supaya. Hatta
Kai supaya hatta hingga. Okey. Hatta sama dengan kemudian tak? Tak, hatta Kemudian tu. Summa tu dia harap ataf. Dia ataf. Kalau sebelum tu bagi ataf, dia pun kena bagi ataf juga. Okey. Okey. An yuridu Muhammadun an yazhaba. Nampak tak? Okey. Ilal hadiqah. Muhammad nak pergi ke sekolah. Lan Muhammadun lan yazhaba. Muhammad tak akan pergi ke kebun. Ini forever. Izan huwa najihun fil imtihan, dia berjaya dalam peperiksaan. Izan ini kalau begitu. Izan dalam bahasa Inggeris kita nak kata apa? Therefore. Kalau begitu, therefore dia meneruskan pengajiannya di universiti. Kai artinya supaya. Ajtahidu, saya bersungguh-sungguh supaya. Assalamualaikum. Saya Ingatlah jumpa ni. Tanjir, ambil meja ni lah, duduk sini. Banyak. Doktor boleh ke? Kita sekarang muka surat 20 ulang kaji Ulang kaji ni kalau saya tak buat apa boleh. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Tapi kita sambil-sambil menunggu orang datang. Okay. Yang kedua, tuan-tuan tengok. Adawat jazam. Adawat jazam fi'il mudhari'. Apa maksud jazam? Mati ya. Mati kan fi'il mudhari'. Mati ya. Jadi lepas tu dia mati ya. Tengok. Lam yaqra. Maksudnya pelajar itu tidak baca pelajaran. Okey. Okey. Kalau la nahya, jangan tadi la tadi. La tatakallam. Dia melarang. Tapi dia kena mati juga. La tatakallam. Jangan engkau bercakap di dalam kelas wahai budak. Ya. Okey, itu la nahi. Seterusnya lamma. Lamma ni la jazam. La jazam macam la jazam tapi bukan la nahi. Jazam. Belum. Wah lamma yakul. Dia belum makan lagi buah ni. Awak dah curi. Katakan kan. Dia belum lagi makan, awak dah makan. Dia belum lagi balik, awak dah balik. Lamma maknanya belum. Ingat tu. Dalam Quran ada tak lamma? Ada. Cuba bagi satu lamma. Lamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum ya. Lamma. Ingat. Cuba saya nak suruh ingat saja kegunaan ni yang kita dah lama tinggal. Lamul amri ni lam apa tu? Hendaklah. Lam menyuruh. Perintah juga. Amri itu maknanya perintah. Suruh. Litarji'. Baliklah wahai pelajar. Ya, ataupun dia boleh baca juga latarji'. Latarji'. Kalau la tarji' jangan. Kalau la tarji' awak baliklah. Baliklah ke kelas wahai pelajar. Kalau tidak kita kata irji'. Baliklah. Tapi nak pakai fi'il mudhari', la tarji'. Maka baliklah. Mana kuat dengan irji' dengan la tarji'? La tarji', irji' kuat. Fi'il amal. La tarji' dia kata fi'il apa tu nahi. Amar nahi, dia amar tapi dalam la tarji' tu amar tapi dari segi nahu lebih kuat fi'il amar daripada guna lam ni. Lam ni la mul amri nama dia. Kita perintah pakai huruf lam. Tapi fi'il amar kita perintah tak pakai huruf lam, kita pakai sirah fi'il amar. Irji'. Itu kuat lagi. Irji' itu lagi kuat lah. Lagi kuat daripada kita pakai lamul amar. Okey. Okey. Boleh? Itu muka surat 20. Sudah dapat dah. Kita lihat muka surat 22. Ini
Ini kana dan saudaranya. Tengok sebelah kiri tu, kita masukkan berapa saudara kana. Sara, kana, sara, asbaha, adha. Ya. Apa tu? Ai. Tak dengar apa. Zalla, bata, laisa. Ya, banyak tu saudara dia tu. Hamsa, mazala, madama, ma bariha, ma futiha, man fakka. Itu saya letak je dia punya makna dia. Kegunaan dia sama. Dia kena duduk sebelum isim. Dan isim tu mesti bagi depan. Nama dia isim kana. Kalau macam sara, kita tidak kata isim kana, kita kata isim sara. Ada tak sara tu? Sara menjadi. Kalau kita katakan al-fallahu masyhuran, al-fallah isim kana, betul tak? Masyhuran khabar kana. Tapi kalau kita pakai sara al-fallahu masyhuran, sama. Kita kena kata al-fallahu isim sara. Jangan kata isim kana, dia isim sara. Masyhuran khabar sara. Cuba i'rab al-falah. Kan al-falahu. Cuba i'rab. Sin kana. Belum lagi. Saya nak al-falah. Al-falahu. Al-falahu. Ya. Sin. Ini Sebut dulu baris dia. sin kana. Belum lagi. Isim marfu' bidhamma li'annahu mufrad. Tengok ketua monitor tengok. Wa huwa marfu' li'annahu isim kana. Itu jangan lupa tu. Okey, cuba i'rab al-falahun masyhurin. Al-falahun. Al-falahun isim marfu' tak? Marfu' bil waw. Kenapa bil waw? Dahu jamak muzakkar salim. Kenapa marfu'? Isim kana. Ingat tu. Ramai orang keliru ni kan. Dia baca al-falahun tu isim kana. Jangan lagi al-falahun isim marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim wa huwa marfu' li'annahu isim kana. Cuba tengok, cuba i'rab masyhurin. Masyhurin isim masuk ke marfu'? Masyhurin. Mansub. Isim mansub. Dengan ya. Kenapa? Muzakkar salim. Kenapa dia mansub? Khabar kana. Khabar kana. Lama-lama boleh ya. Okey. Okey, lagi sekali kita buat. Al-falah kanatil falahatu masyhuratin. Cuba i'rab kanatil falahatu. Yang bawah sekali tu. Yang bawah sekali. Al-falahatu isim marfu' bidhamma li'annahu muannas salim wa huwa marfu' li'annahu
Isim kana. Okey. Cuba tengok masyhuratin. Cuba baca masyhuratin. Mansub. Pandai. Bagus. Mansub dengan dia mansub rotin. Dia mansub dengan kasrah. Dia masuk dengan kasrah sebab dia jamak muannas salim masuk dengan kasrah. Marfu' dengan dhamma. Majrur dan masuk dengan kasrah. Tapi dia ni patutnya masuk dengan fathah, tapi dia masuk dengan kasrah kerana dia memakai tanda far'i. Yang mana dia pakai tanda orang, bukan tanda dia, tanda orang. Patutnya dia mansub sebab dia mansub, tapi dia pakai tanda orang, dia majrur. Sebab isim muannas salim dia mesti masuk dengan majrur, dengan kasrah. Betul tak? Okey. Okey. Ini boleh buat sendiri. Saya ni tu, tapi kena bimbing juga nak buat. Nak buat sendiri tak boleh buat. Ya. Ya. Saya nak tanya, kalau masyhuratin maknanya masuk di kasrah. Macam mana kita nak? Dia masuk dengan kasrah. Dia patutnya masuk dengan fathah. Tapi dia masuk dengan kasrah sebab dia muannas salim. Jadi tanda kasrah tu tanda pinjaman. Tak boleh baris kasrah. Ya. Pakai yang muannas salim tak boleh baris. Jadi itulah salah satu isim yang pakai tanda, yang pakai tanda bukan huruf. Tanda dia adalah tanda betul. Kan? Yang ada pakai awin kan? Awin. Alif. Boleh? Ini kita nak kaji ni. Masyhuratin tu dia majrur. Kasrah. Kalau dimansub dia dengan kasrah. Majrur pun dengan kasrah. Memang majrur tapi ini majrur dengan fathah dan kasrah. Masuk dengan kasrah. Jadi dia kata tanda tu tanda fari sebab dia jamak. Ustaz, kalau Dia jadi khabar kanan tu kat mana dia punya bahasa kat ini. Ni khabar kanan ni. Lo alif tu. Khabar kanan ni masuk. Dia masuk dengan bawah. Okey, bagi satu lagi yang nak dia jadi dia jadi isim khabar kanan. Isim kanan. Ni isim. Mansub. Isim khabar kanan. Tapi kalau dia nak Arab ni yang nombor 2 tu macam mana? Ini. Yang macam Arab penuh dia. Arab penuh. Masyhuratin. Masyhuratin. Ismun. Okey. Mansub. Masuk. Bil kasrah. Okey. Li'annahu jamak muannas salim. Okey. Lepas tu? Wa huwa Mansub. li'annahu khabar kanan. jatuhnya kalau kita pun membuat Adakah masa kata kelebihan di mahali semua tak ada? Tak. Pem hadi kalau mabni. Ayo. Dia ada isim Yang yang kedua tu supaya nak. tak apa. Waktu saya orang kaji ni. Isim. Obat. Khabar kanan. Tapi khabar kanan ni dia masuk ke kasrah. Sebab dia masuk ke fathah. Yang ni masuk dalam tu. Ini pada kasrah. Ini masuk dia. Sana. Yang paling asal. Apa jangan salah. Ini dari kamu ni. Apa? Okey. Nanti tengok ya. Tengok bersama dengan saya. Jangan tanya lagi. Terima kasih.
Al-falahu tu bukan al-falahu masyhurah. Okeylah. Al-falahu tu isim marfu' dengan dhamma sebab dia mufrad. Okey, dan dia marfu' sebab dia mubtada isim kana. Okey, masyhurah isim mansub dengan fathah. Tanda dia masuk dengan fathah. Kenapa fathah tu? Belah. Sebab dia apa tu mufrad. Dan dia masuk situ sebab dia jadi khabar kana. Betul tak? Okey, betul. Ya. Al-falah ni dua perayaan kita ni isim musanna. Al-falah ni isim musanna dengan tanda alif sebab musanna, dan dia marfu sebab jadi isim kana. Betul tak? Ataupun kalau kita tak sebut al-falah ni isim kana mansub marfu dengan alif sebab sana. Mana lebih mudah? Yang pertama mudah, yang kedua mudah. Yang kedua mudah, yang kedua aja sebut dulu. Isim kana. Alif kita salah kana. Isim kana. Lepas ada alif itu kita tahu dia dua. Marfu' yang dua. Dan marfu' dia alif. Fikirlah mana yang mudah. Yang mudah tak kata? Tapi Yang mudah. Al-falah ni isim betul. balik Musanna betul. Isim ma'rifat betul. Isim ma'rifat, isim musanna, marfu' dengan alif. Kalau dia musanna. Cara lama, cara baru ni. Al-falah ni isim kana marfu' dengan alif. Kerana sana Busana. dia tadi senang tu. Betul, kita kata gini. Al-falah ni isim kana. Okey, nampak kan? Marfu' dengan alif. Nampak tak? Dan senang tak? Aja tu ada sebut dia awal-awal kan. Jadi jangan ikut cara itu. Saya kalau dah pandai, dah pandai boleh lah kan. Dan nama soalan kita nak ikut orang bawah. Okey. Okey, tak jawab aku. Masyhurah ini isim, kita kata nak kata kobokan lah. Kita kata. Masyhurah ini setuju ni. Masyhurah ni. Masyhurah ni. Tiga. Okey, masyhurah ni kita kata khabar kana. Betul. Mansub dengan ya. Ya. Kerana musanna. Ya. Mana mudah? Yang mudah. Yang biasa kamu tu wah dia. ada kuat Ya. Lalu kata sekte dia. Kana masuk dengan dia. dia masuk dia Ini masyhur ini khabar kana. masuk Penting. Masuk dengan ya. Sebab musanna. Lama-lama masyhur ini khabar kana. Tak ada lagi satu lagi. Lama-lama. Lama-lama. Baris atas dalam sana kalau kasar dia akan jamak dengan yakun. Boleh tu? Okey, jangan lagi satu kita ambil. Al-falahun. Dia ada cara baru. Al-falahun khabar isim kana. Marfu' dengan waw. Kerana jamak. Ya. Senang. Benar ya? kita dah Nampak ya, kena bukan ada kelas menjadi guru lah. Buat senang je. Okey, gini. Masyhurin. Aja sabar, cuba yang ada masyhurin ni. Kayak baru. Khabar. Khabar kana. Masuk biwa dia. Dia. Dia tahu. Nama besar tadi. Itu lagi senang Ustaz sebab kita ni kan isim kana
Kabarkan Nabi. Lepas tu kita Okey, sembahyangkan. okey lah. Okey, sebagai contoh al-falah hatta ni. Itu dia al-falah hatta ni. Al-falah hatani. Isim kanan. Isim kanan. Marfu. Dengan alif. Ya, Sebab okey. Senang eh? Ya. Betul. Okey. Jadi masyhuratin. Masyhuratin isim. Yang mana? Masyhuratin ni. Saya pergi bawah. Masyhuratin ni khabar kanan. Khabar kanan. Mansub. Bilya. Ya. Ya. Annahu Masalah. yang macam dia. Yang kita ada falah hatta ni. Masyhuratin ni. Al-falah tu. Seorang. Masyhuratin. Ya, dua. Yang mulia nama Apalah hatu isim kana dengan tanda komanya adalah Di annahu. Jadi kita sebut dulu dia kedudukan dia. Kedudukan dia al-falah tu kedudukan dia isim kanan. Kedudukan dia. Lepas tu kita ada marfu'. Ya. Ya, bin Toma. Di annahu mufrad. Betul. pada doma pada yang kedua. Betul. Yang ada fikir ya. Jadi ini ulang kaji. Sekarang kita dah dapat kaedah cara baca yang paling mudah. Kita tak boleh. Cuba kita baca ilnan mudarrisat bawah. Ilnan tu sahabat dia ada dua, 4, 6. Tahu tak sahabat ni? Isim. Kita baca ilnan mudarrisat. Al-mudarrisat. Mantuk. Ilnan Isim inna mansub. Bil fathah. Yang ke? Mengajar. Ini cikgu. Lumayan. Ini jadi nampak saya bawa je. Endal muda Karimu tu nampak dari itu isi mufrad. Sebab dia tak ada alif nun, tak ada waw mufrad lah. Dia isi mufrad lah sebab ada mudah satu mufrad. Okey? Jadi karimun marfu' bidhamma kanan balik ke kanan dalam belakang ni tadi bagi dia. apa ni menjadi ini alat yang peranan dia sama dengan kanan tapi makna berbeza. Okey, yang atas ni yang atas tu yang ni yang belakang ni adik-adik dia asbah menjadi Semua tu menjadi Ustaz. Menjadi. Jadi bila kita guna menjadi kanan, menjadi soro. okey, bila nak guna surah ambil al-falah masyhurah. Kalau kita kata ingat kanan ni Pak Madi satu masa dulu petani ni terkenal sangat. Betul tak? Itulah. Kalau kita tahu surah maknanya pada hari ni petani ni terkenal. Hari ni baru terkenal. Tapi kalau kanan dulu terkenal dulu sebab dia kanan. Depan nama. Kalau surah dia baru terkenal hari ni. Maknanya surah tu happening now. Betul tak? Pasal surah tu maknanya menjadi. Telah menjadi. Dulu dia cikgu. Tapi sekarang ni dah tukar jadi kerja. Jadi petani. Itu dia surah. Dia asbah menjadi. Dia dah pergi musim tanian. Dia balik. Dia buat kebun. Lepas tu dia tanam padi. Akhirnya kita kata dia dah jadi petani sekali.
Proses. Proses. Petani. Ya, petani. Ikut konteks ayat. Ya. Jadi Abraham pun menjadi yang di bawah tu ada Ya. Ya, Zola. Zola tu menjadi, tapi hampir menjadi petani, tapi tak jadi. Zola tu dia hampir menjadi. Di situ dia tak semua menjadi kan. Macam bila Kalau jadi lah. ya, Bangga tu bukan. kata tu bukan. Sama dengan Aisyah lah. Sama dengan Aisyah, bukan. Bukan adik-beradik anak. Bukan. Dia punya anak, dia punya prinsip dia Semua sama. dia. Macam Hamzah tu. Hamzah tu maknanya Hamzah tu sebenarnya berpetang. 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 Kita kata Hamzah Muhammad tu berpetang Muhammad. Tapi jangan pakai ni. Lama jangan. Ustaz tu tengok Dia kanan dalam ayat. Tak pernah tengok. Ada banyak. Tapi dapat Al-Quran. Dalam kita Hamzah nama saya dia. sudah tidak pernah jumpa. Ada. Hamzah ada. Surat ada. Surat. Hamzah itu Hamzah itu saya Batang. ya berpagi-pagi berpetang-petang kan. Asbab tu berbagi. Ustaz kalau Al-Bahar dengan Al-Bahar tu, ni Al-Bahar tu dulu. Lepas tu abang sebab macam bantah tu dia malam tak? Mana? Ha. Bahasa Muhammadun. Kalau katakan letak gitu, yang kanan tu kata jadi batal. Maksudnya kalau kita kata apa ni kalimah lepas tu dikata isim batal lah. Tak boleh isim kanan lah. Walaupun Tak boleh. Oh. Dia ada wajib kanan dari segi guna Ha. duduk balik. Tapi makna dia isim batal. Kalau macam tu Ustaz, kalau Asbahar misalnya nak Isim Asbahar. Isim Asbahar. Kalau kita i'rabkan isim Asbahar. Ah. Ah. Oh, macam tu. Sama je. Tak apa. Sekarang ni kita dah habis dekat 3 jam. Ini simpan dulu. Ya. Sekarang kita tengok ni yang ini ada benda dia, ini pun ada benda dia. Jadi kita punya falsafah bicara ni kita nak hantam bayang. Anda keluar dari pangkuan ni, lepas makan ini siapa yang nak rosa, bayang. Ya, ingat. Dalam balaghah ada bayan, ada bading, ada ma'ani. Semua tahu? Balaghah mana sampai. Bayan jelas. Bading indah. Ma'ani berkesan. Itu ingat keyword dia. Setuju ni? Ustaz nanti saya nak tanya kan. Tak apa. Antara kana dengan ina ni mana yang lebih lebih kuat? Inna 75. Kanan 50. Lebih kurang betul lah. Ina Inna Lebih kuat lagi. ke atas. kalau inna Allah kana. Itu satu batu. Ada dua pakai. Apa lagi tanya? 20. Tanya tak jawab. Yang ini 75. Okey. Kana Ya. Okey. Tuan-tuan tengok sini. Ini hari ni saya dah azam dah. Malam kemarin kita buat kerja negara. Keluar pintu semua boleh cakap. Jadi hari ni keluar pintu itu boleh cakap. Sebelum insya-Allah sebelum soalan kita dapat. Semua kita dah belajar tentang bayang kan? Kita belajar tentang bading kan? Kita belajar tentang ma'ani belum. Balaghah nanti sampai kita nusut. Ingat tu sampai kita nusut. Jadi untuk nak menyampaikan ayat tu kepada mahkamah asal Allah Ta'ala, dia guna bayang. Dalam bayang tu dia pakai tasbih. Tasbih permulaan bayang. Tasbih tu artinya perbandingan. Keindahan dia tidaklah seindah isti'arah. Okey? Isti'arah tu ada lebih indah daripada isti'arah, nama dia kinayah. Sindir. Dan lebih lagi daripada kinayah dia panggil majaz Musa. Boleh? Mana yang lebih indah? Majaz. Badai yang paling indah.
Badai indah, tapi kalau banyak besar. Wajah. Indah. Tasbih, permulaan bayan. Permulaan bayan. Lepas tu, Tasbih juga digunakan dalam istiarah. Tasbih juga digunakan dalam kinayah. Dan tasbih juga dia menggunakan dalam majaz mutlak. Tapi tasbih dia tak jemerang kepada badai. Dia tak menyeberangi badai. Dalam badai muqabalah, tiba, iltifat, iktibas. Dia ada lagi beberapa lagi. Sekarang ni jangan fikir lagi. Minggu depan kita fikir pasal apa tu badai. Hari ni bayang dulu. Saya dah kata bayang 5 kali lah. Hari ni conclusion. Jadi saya bagi satu ayat untuk tuan pegang. Okay. Sekarang ni kita bagi tasbih. Apa makna tasbih? Tasbih Allah Ta'ala bandingkan sesuatu dengan sesuatu. Boleh kan? Dalam tasbih itu ada musyabbah. Okey? Ada musyabbah bi. Ada alat. Ada wajah. Wajah ni maknanya aspek sama di antara musyabbah dengan musyabbah bi. Okay. Musyabbah ni benda kita bandingkan. Musyabbah bi ni kita banding dengan apa? Alat ni perantaraan. Jadi ayat pertama ambil di bawah tajuk tasbih summa qasatulukum min ba'di dzalika fahyakal hijab. Ya. Summa surah Al-Baqarah ayat Salin soal Baqarah ayat apa doktor? 34. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahyakal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Okey, itu ayat dia. Summa qasat qulubukum. Cuba baca Muhammad. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahyakal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian telah keraslah hati-hati mereka selepas itu seperti batu atau lebih keras dari batu. Kerana batu walaupun dia keras tapi masih lagi boleh air keluar di celah-celahnya. Jadi makna batu taklah sekeras hati manusia. Okey, ingat tu. Ingat nombor 1, ingat tasbih, ingat summa qasad. Okey. Ya. Betul? Tuan-tuan ingat ayat ni, summa. Kalau nak salin pun salin, tapi ingat qasad, qulub, bukum, mim, ba'di zalika, fahiya kal-hijab. Ini salinnya ayat ni. Okay, kalau dalam ayat ni kita tengok, ingat dalam bayan ada musyabbah. Okey? Ada 4 rukun tu. Okey. Okey. Ini adalah tasbih. Di bawah bayan. Okey, setuju? Tasbih ya. Nombor 1 tasbih. Ini ayat dia. Okey. Al-musyabbah adalah qulubukum. Hati ni jadi musyabbah. Ya? Ya. Okey. Al-musyabbah bi hijab. Dalam ayat ini yang dibandingkan hati dengan batu. Ada tak musyabbah? Qulub, hati. Ada tak dibanding dengan hati dengan apa? Ada, musyabbah bi. Ada tak alat? ada. Mana dia alat? Kan. Okey. Ada tak wajah syabah? Apa benda dia banding tu? Dia banding batu dengan hati tu dari segi apa? Keras. Keras ni kita kata wajah. Wajah syabah. Wajah syabah. Okey, setuju? Jadi dalam ayat bila ada musyabbah, bila ada musyabbah bi, bila ada alat, bila ada wajah, nama dia tasbih. Nama dia tasbih.
dalam tasbih sendiri nama dia mufassal. Tasbih detail, terperinci. Tasbih ya. Tuan-tuan ingat ayat tasbih ni. Kalau tuan-tuan buka tasbih muka surat apa tu? Buka Quran tak apa. Okey. Tuan-tuan ingat? Okey. Dah apa tu muka surat kitab ni? 42. 42. 42 tak 42. Tuan-tuan 42. Tuan-tuan tulis muka surat 42, refer muka surat 42 tu, tuan-tuan dengar apa penerangan saya balik kan, understand dalam bahasa Arab. Tuan-tuan understand dengan pengalaman yang ramai yang saya dapat. Terang-terang kau tak dapat baca sampai dapat. Yang tak tahu hanya tinggalkan. Baca yang sebelum atau selepas, tinggalkan. Itu skim, lompat. Tak perlu faham, sebab dah faham dengan saya ni. Saya baca buku ni, ya kata ya, jadi awak ni tasbih. Dan kita tadi ada 4 kan. Tapi ini tasbih kuat, kita kuat. Mana kuat? Ialah taswir, menggambarkan syai'in sesuatu, syai'in apa? Ya. Diwujudi dengan adanya salah apa? Hubungan. Bainahuma. Antara kedua sama yang dinamakan ala betul musyawah. Ala betul musyawah. Mislu al-umum Jamali. Okey, dibanding ibu dengan kerana ada hubungan yang sama antara ibu dan muka. Siapa dia hubungan yang sama? Sama. Itu maksud alaqah musyabah. Alaqah tu punya hubungan musyabah sama. Jadi penerangan dia. Jadi explain. Ya tuan-tuan. Sekarang ni bila kita pergi kepada tasbih dua apa dia isti'arah, okey? Okey. Bila kita pergi kepada 3 kinayah ataupun kita pergi kepada majaz, sebenarnya bila isti'arah dia buang habis musyabah ni. Dia buang musyabah tak ada. Musyabah habis je dia. Dia buang tinggal satu je. Untuk isti'arah. Dia bukan buang 3, tinggal satu je. Itu nama dia isti'arah. Tapi kenapa kita boleh faham? Sebab dia kata ada alaqah. Ini yang saya nak terangkan ni. Tuan-tuan faham mana tasbih tadi? Menyamakan sesuatu dengan sesuatu dengan syarat ada hubungan yang sama antara kedua. Ada alat kan? Dalam tasbih ada 4 rukun. Musyabah, musyababi, alat dan wajah. Dan dia ada 3 jenis tasbih. Satu tasbih mufassal, semua ada macam ni. Okey. Yang kedua tasbih apa tu mujmal, salah satu daripada alat ataupun wajah syarat ada. Ingat lagi tak? Dan yang ketiga tasbih balik ada 2 saja. Iaitu musyabah, musyababi. Tetapi isti'arah ada satu je. Musyababi je ada. Nampak? Okey? Satu saja. Tak ada musyabah, tak ada alat, tak ada wajah. Musyababi saja. Itu maksud dia isti'arah. Okey, setuju? Teruskan kita pergi kepada isti'arah. Boleh faham tak? Pinjaman. Saya, boleh faham tadi? Kita dah tukar suasana ni. Macam David Garden. Boleh faham? InsyaAllah ya, faham ya? Jadi faham musyababi? Faham musyababi? Okey. Faham istiarah. Dah musyababi faham tak yang tadi? Boleh saya bandingkan dengan isti'arah? Sekarang ni? Okey, isti'arah ialah tulis. Isti'arah ialah
menggunakan lafaz tertentu, okey, yang bukan pada tempatnya, betul? Di ada perkataan yang menunjukkan ia bukan makna perkataan lalu. Maksudnya ada perkataan yang akan dikatakan qarinah yang menunjukkan dia itu bukan makna sebenarnya. Makna yang dikatakan oleh Tuhan lain. Okey? Itu isyarat. Dah faham tak isyarat? Tuan-tuan, apa tu lah? Apa tu? Apa aja ni? Inilah saja yang saya baca. Apa? Siapa dah boleh ingat 230 ayat berkenaan dengan tasbih. Okey? Okey, dia punya bunyi dia, contoh dia surah apa tu, Kitabun Anzalnahu. Okey, ayat apa tadi? Surah apa? Ayat berapa? Surah apa? Haji? Surah apa? Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 1. Tengok ustaz kita pun, tuan-tuan, Ibrahim ayat 1. 67. Yang tadi surah apa? Al-Baqarah 74. Itu untuk menggambarkan tasbih. Nanti kita akan cari ayat-ayat buat tasbih lagi. Sekarang ni ayat pinjaman, ayat Kitabun Anzalnahu ilaika. Kitabun Anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Okey. Ini contoh ilan nur. Okey, Ibrahim ayat 1. Dia okey. 64. Kan kita nak 67. Apa dia? 67. Muka surat bukan 70. 70 ni yang ni Ayat pula. 67 70 lah. 67 ni punya tajuk. Cuma minta tolong saya. Bila kita jumpa ayat tu, highlight. Jangan pakai bolpen. Highlight. Supaya bolpen dia kecil, highlight besar. Ayat surah Ibrahim tu. Okey. Ni tuan-tuan. Kita terjemah dulu. Alif Lam Ra. Kitab itu yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, supaya engkau keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Okey, Allah Ta'ala menggunakan kegelapan dalam ayat ini. Bukan makna gelap sebenar. Buktinya ada perkataan-perkataan atau alaqah yang menunjukkan dia bukan gelap sebenar, iaitu Al-Quran. Itu bukti dia. Itu dikatakan buktinya ada alaqah yang menunjukkan dia itu bukan makna gelap tapi makna al-kufru. Jadi di sini tuan-tuan, pinjaman. Musyabbah al-kufru, betul tak? Ada tak dalam Quran? Ada tak dalam Quran? Tak ada. Musyabbah bi az-zulumat. Ada tak? Ada. Ada alat tak? Tiada. Ada wajah tak? Tiada. Jadi ingat, isti'arah ialah kena ada musyabbah bi. Dan musyabbah understood within context. That's all. Okay? Adapun musyabbah bi semua ada. Jadi dari segi nilai sastra, yang ini lebih tinggi. Kerana ini memerlukan manusia berfikir. Kalau tak berfikir, dia kata kitab Quran lah yang mengeluarkan gelap kepada terang. Tapi sebenarnya bukan gelap. Gelap ni intinya kufur. Perlu tenang. Gelap ni kufur. Orang kufur ni juga Quran dia boleh jadi nur. Nur tu bukan cahaya. Itu adalah
keimanan. Jadi di sini ada dua musyabah bih yang tak disebutkan, yang disebutkan iaitu Az-Zulumat dan An-Nur. Az-Zulumat musyabah bih, okey. Musyabah dia Al-Kufru tak ada, Alak tak ada, wajah syabah tak ada. Jadi ini nama dia isti'arah. Kerana Allah Ta'ala meminjam kalimah Az-Zulumat, gelap ini, untuk menunjukkan kekufuran. Dan dia meminjam cahaya ini untuk menunjukkan keimanan kepada Allah. Jadi di sini, kalau beginilah rupanya, ianya kita namakan isti'arah. Isti'arah tu maknanya pinjam, untuk menunjukkan ketinggian nilai ilmu yang ada dalam ayat ini. Ketinggian. Okey? Oh, Ustaz. Ya. Maknanya dia pinjam zulumat tu untuk menerangkan tentang kezuluman kekufuran. Jadi kalau macam tu boleh ke dalam satu ayat dua musyabah ni? Itu kalau Allah tak buat boleh lah. Tak macam ni ada dua. Boleh. Tak apa. Satu tak ada. ayat satu. Sama. Betul. Tengok ni. Zulumat gelap. Lawan terang. Ya. Ini dalam apa ni? Ada nilai. Tiba. Ingat ada tiba? Ya. Minggu depan tiba. Minggu depan tiba. Daun awak kat mana buat tiba? Nak pergi restoran mana yang Faisal? Nampak dia restoran ni sebudi tu kan? Okey, stop. Sekarang kita pergi pada yang ketiga. Iaitu, tanya lagi tanya Ustaz jawab. Saya dalam cerita kampung lah, kita bagi orang besar kan? Kita bagi orang lah contoh. Kita katakan lambu misalnya kan? Satu kataan je. Itu istiarah je saya. Ya. Kalau dia tu marah, betul tu. Kalau dia tak marah, hati Eddie. Kalau dia tak marah. Lembu tu menunjukkan bodoh kan? Yang bodoh. Kalau Istiarah tu saya. ya, kalau macam lembu, Kalau dua macam lembu, ada kau. kalau macam lembu, tu Ada kau. tiba-tiba kita Kan? lembu dah datang. Yang datang tu bukan lembu. Sebab pas lagi di kedai mana ada lembu. Okay? Kalau kita pergi ke sawah, itu lembu ramai. Dia kata, jaga lembu dah sampai. Itu lembu betul. Sebab alangkah dia sawah. Hakikatnya. Ya? Ustaz, kalau kita nampak orang garang kata singa macam tu. Itu Limau. Limau. Nanti jangan datang pula singa. Jangan risau. Okey. Sekarang ni faham tak tasbih dengan ni? Tasbih yang istiarah. Faham tak? Okey. Faham tu satu? Ingat. Maknanya tasbih ni dia lagi tajam lah. Dia punya seni. Bukan tasbih, istiarah. Istiarah. Tasbih ni dia hanya foundation. Foundation. Okey. Semua ada musyabah bih, alat dan juga wajah. Jadi kalau sekarang ni dah boleh sebut wajah-wajah kan. So sekarang ni kita move to kinayah. Dapat dia kerja. Tuan-tuan, kalau tak pergi sekitar tuan-tuan boleh hatam 4 juga dalam bayang ni dah hebat dah. Boleh keluarkan 10 ayat bayang, 10 ayat badai, 10 ayat dulu cukup bagus dah. Tapi hari ni kita pergi sana dulu. Okey, yang kedua kinayah. Okey, yang kedua nama dia kinayah. Okey. Sekarang ni ini ayat ayat apa tu kinayah. Kinayah. Okey, istilah dia. Kinayah. Saya Ya. tak ada pula. Ini tak ada. Kinayah ialah menyembunyikan makna sebenar. Satu tak? Menyembunyikan makna sebenar. Ya, dengan menyebut satu dalil dan isyarat tertentu yang memberi makna bukan makna sebenar. Menyembunyikan makna sebenar dengan menyebut dalil ataupun syarat yang
menunjukkan dia bukan Ada nasi. Apa lah saya kami guna ni. itu Karina. Itu mana Karina tu? Karina. Dan juga Boleh. mana? Yang memberitahu bukan manusia pasal. Sebab saya baca dua teks. Boleh? Jangan. Tapi tak apa, kita bagi tonton lah ingat. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala dia ada, ingat ini kesalimannya, dan jangan kamu jadikan tangan kamu yang berbelenggu, ya, kelihat kamu, maksudnya dia sembunyikan, masuk tangan belenggu ni, dia sembunyikan tangan belenggu. Tangan belenggu ni mengikut adat zaman dulu, orang betul, orang yang makir, yang sentiasa meletakkan tangan yang begini. Itu budaya Arab pada masa itu. Ya, budaya Arab pada masa itu. Bila dia dah habis buang bagi orang, dia buang macam ni. Tapi tuan sini, tuan kerja orang macam ni, yang begitu. Sekarang tak ada ustaznya. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Orang kedua ada, tapi tanda dia mungkin lain kot. Ada juga. Walau tak suka, ni tak suka. Tak suka kalau melebarkan ni. Punlah lepas ni. Dengan selebar-lebarnya. Maksudnya, dia dah semestinya jangan boros. Orang boros ni, ibaratkan orang yang tangan dia sesa. Macam belanja je. Tak kira lah duit ada tak ada, hutang promo je kan. Jadi dia pergi tunjuk dengan cara melebarkan tangan dengan selebar-lebarnya. Tapi itu dikatakan dia sembunyi makna sebenar. Makna belenggu ni dia tak sebut sini. Dan makna bakhil, makna pemborok tu dia tak sebut. Yang disebut ada tanda. Ada tanda yang maknanya bukan tangan. Itu maknanya. Belenggu. Tanda dia Fatah Odan Malu Man Maksud. Kamu tak takut tak? Kamu akan dalam keadaan ini satu masa nanti orang boros ini orang sedekut pun sama. Satu masa nanti dia akan cium tunda hilang punya apa tu ingatan macam itu tanda bukti yang mengatakan. So, kalau boros bukan kita kata orang tu pemurah. Yang mana? Kita kata orang tu boros. Boros. Tapi sebenarnya dari pemurah. Dia pemurah ni sederhana kan? Tapi kalau boros ni habis beli boros tu yang tidak tinggal pada tempatnya dibelanjakan. Boros Macam Abu Bakar bagi semua katanya. Itu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Tapi hari ni ada tak orang semua ingat Allah dan Rasul? Ada kan? Ada. Mana kalau dia boleh buat macam tu kan? Nah, apa kan? Tapi maksudnya kalau Rasul ada, Rasul tak ada pada orang makan. Ya, ini ibarat kata itu pun sendiri. Tinggal Allah dan Rasul. Mana tinggal Allah dan Rasul sendiri, bukan Allah dan Rasul makan. Tapi kecuali Allah dan Rasul yang tadi belanja. Okey, sekarang dapat beza dengan sendiri? Dapat beza dengan isti'arah? Okey. Saya bagi ulasan sikit. Dalam ayat ini dalam ayat ini Allah menyembunyikan sifat bakhil, ya, dengan menyebut ayat Fataqauda maluman mahsura. Dengan menyebut ayat ini yang memberi makna yang memberi makna perkataan maghlulatan ila umrika itu ialah pinjaman untuk menunjukkan orang bakhil. Okey, tuan-tuan mesti ingat ni. Kalau kinayah ni tuan-tuan, dia ada 2-3 perkataan. Kinayah. Macam peribahasa kan? Ada 2-3 perkataan.
Tapi kalau isti'arah satu je. Okey. Jadi dalam ayat ini sudah dapat kinayah. Ustaz yang katakan apa tu? Yang wala tak ya. Yang tu untuk menunjukkan Mubazir. ada ayat di Mubazir. bagian. Mubazir. Pembaziran. Yang ini kedekut. Maknanya dalam ayat tu ada dua ayat. Ya. So dia punya tanda korinah dia adalah Tak modal. Ya. wala tak Pada saat kita jangan kau lebarkan tangan. Lebarkannya itu lebarkan tangan. Jangan pernah lebar. Bazir. Boleh? Musyababi ada dua lah. Tak dah. Musyabah dulu dah. Ini semua musyabah. Musyabah ni, musyabah dia iaitu bakhil. Betul tak? Sabar dia. Bakhil. Bakhil tak sebut. Nah ya. Yang sebutnya tanda orang bakhil. Malu datang. Malu tak orang tiga kataan. Itu nama dia. Nama dia musyabah. Maknanya orang bakhil itu diibarat orang yang menetapkan tangannya ke leher. Dan orang yang apa tu bolong itu orang yang sentiasa melebarkan tangannya. Itu dikatakan bolos. Balasan dia apa? Tak, mudah, malu, Semua tu lah, semua Ya, tu. semua tu. Ini koordinat. Itu koordinat. Okey? Jadi kita akan sama-sama cari ayat lain lagi yang sama dengan ni. Okey. Sekarang ni tengok sini. Saya nak tanya pasal kinayah ni ada beberapa jenis. Okey, orang bakhil ni dia adalah dikatakan sifat. Sifat. Orang boros pun sifat. Ya, sifat boros, sifat bakhil. Jadi oleh sebab itu dia kata ini adalah kinayah tentang sifat. Sindir tentang sifat. Dia panggil kinayah ani sifat. Sindir tentang sifat. Okay. Sifat boros, sifat bakhil itu adalah perangai atau tingkah laku manusia, kan? So sekarang last one sebelum kita berhenti makan, iaitu majas. Berhenti makan tu balik, Sekejap ya? Sekejap kan? Sekejap. Sebab apa sekejap? Sebab bau. Kini kita pergi kepada majas. Majas Musa nombor 4. Jadi 4 subskin dalam bayan ini tuan-tuan dan puan kena hafal. Ustaz, kinayah anil apa? Ani sifat. Sifat. Sindir tentang sifat. Sifat boros. Ani mausul. Kinayah ani sifat. Ada lagi kan? Ini apa yang jenis kinayah Apa tu? Nisbah mausul. Nisbah mausul. Nanti kita akan katakan kembali bila kita dah hadam setiap satu ini. Okey, dapat ni ada perbezaan antara tiga ni. Okey? Dalam bayar. Okey. Yang tiga ni ada tiga perkataan. Dia punya Yang kinayah. pertama ada semua. Yang kedua ada musyababih sahaja. Yang ketiga ni ada musyababih dengan korinah. Tak ada, korinah semua ada. Semua ada. Korinah istiarah pun ada. Ada. Maknanya yang ini, jadi apa beza yang ini dengan yang nombor 2 istiarah? Tak ada. Dalam kita musyababih ada. Okey. Tu, dulu kinayah ni dia punya ni perkataan dia banyak sikit. Yang istiarah tu az-zulma satu je kan? Ini panjang sikit dia punya, lebih pada 3 perkataan. Itu beza dia. Maknanya dia ada satu rasa. Bakhil ditasbihkan
maghlulatan ila unuqi. Okey? Dia ada rangkaian perkataan. Rangkaian perkataan fasah. Sekarang tuan-tuan, ini Tadi satu perkataan. itu perkataan saja. Okay, itu beza dia. Ini 3 ya. Sekarang kita pergi kepada 4 iaitu majaz mursal. Okey. Ya. Yang keempat teman-teman, al-majaz al-mursal. Apa ni al-majaz? Sindiran aku. Majaz. Majaz ni dia kata pinjaman murah. Yang sampai. Yang sampai ya. Al-majaz al-mursal. Okey, saya beri contoh dulu yang paling mudah sekali. Kalau kita kata asadun. Apa ni asadun? Singa. Ya puluh. Singa makan usa. Razalata tu usa ya. Ingat yang dulu. Saya tak bagi contoh lain. Tak sama. Ini betul. Memang singa makan usa. Kalau betul tu nama hakikat. Kan dia ada 2 hakikat wal majaz kan? Ni hakikat betul. Usa tu oh. Ya? Usa. Razalatan. Oh, zalatan. Memang singa makan unta. Apa dia korinah dia? Korinah dia singa dengan unta, singa dengan usa tu makanan dia. Kan? Okey. Faham tak mana hakikat? Kalau kita kata takallama telah bercakap. Asadun. Fauqa mimbar. Mana singa bercakap di atas mimbar. Singa betul ke? Apa bukti dia tu bukan singa betul? Atas mimbar. Atas mimbar. Itu bukti tu dia katakan korina. Korina. Apa yang sama di antara singa dengan orang yang garang? Apa sama dia? Apa yang sama? Alaqah yang sama dia? Sifat bengis. Singa bengis makan rusa. Orang kalau bengis pada cakap. Betul tak? Itu dia katakan musyabahah tu yang sama tu. Okey. Kita lihat dalam ayat Quran. Apa dia ayat Quran yang menunjukkan ini bukan ayat Quran, ini ayat biasa. Ya, ayat Quran ya. Okey, ayat Quran yang saya beri dulu, alam nashrah laka sadra. Ya. Surah Asy-Syams 140. ayat 1. Alam nashrah laka sadra. Okey. Maksud dia, tidakkah kami telah lapangkan bagi engkau dada engkau yang Muhammad. Sadra. Ingat majaz ni satu kalimah aja. Kinayah 2. Majaz itu satu kalimah. Okey. Dalam ya. Dada. Dalam ayat ini huraian Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Ya. Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad. Sebut dada tu sadra. Tetapi perkataan sadra dalam ayat ini adalah pinjaman untuk memberi makna apa yang dilapangkan oleh Allah itu ialah bukan dada, tetapi apa yang ada dalam dada itu, ya, iaitu hati.
Jadi Allah telah menggunakan perkataan sodra sebagai majaz. Majaz ini sebagai sindiran halus, ya, kepada, ya, sebagai majaz untuk menunjukkan apa yang terkandung di dalam hati manusia, di ketenangan dan juga kelapangan dan sebagainya. Saya kira untuk ya. Ustaz, jadi boleh ke kita cakapkan bahawa yang nak ditunjukkan tu bukanlah tempat bersih, Ya betul, tempat. tapi adalah apa yang di Isi dalam Boleh baca dulu, okey? Jadi di sini, kenapa? Yang ditunjuk di sini bukan hati, tetapi tempat hati itu duduk. Okey? Jadi di sini kalau ditunjuk tempat, yang dimasukkan bukan tempat, tapi dalam tu, anggota dalam. Jadi di sinilah dikatakan majaz mahalliyah. Ialah apa? Majaz. Mahalliyah itu tempat. Mahalliyah. kedudukannya. Okey. Okey, kita nampak membezakan antara tempat. Bagi satu ayat ke? Antara tempat tu. Majaznya kinayah. Ada nak tanya? Okey. Majaz ya. Tuan buku lah bab majaz. Cuba try baca bab majaz insya-Allah. Okey. 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 Sebelum makanan siap, cuba tuan tengok Ali Imran ayat 107. Al-Imran 107. Ni, wa ammal lazina ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun wa ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maknanya Surah Imran Dalam buku barang ni. ada? Tengok. Imran yang satu ibu tu ada? Ada buku barang. Kalau beritahu pun dah boleh makan lah. Okey, 144. Buat aman lagi. Ada pun orang-orang yang putih wajah mereka, maka mereka itu berada Allah. Jadi putih wajah tu, rupa putih tu, dia menerangkan tentang keadaan rupa orang. Tak? Bila menerangkan keadaan muka orang, itu nama dia hal keadaan. Maknanya majaz haliyah. Ya, tapi mahali itu depan. Yang ni haliyah, keadaan. Orang rupa putih, bukan rupa putih. Rupa putih tu dia gambaran saja, pinjaman untuk menunjukkan bahawa orang itu di bawah rahmat. Al-Hadiah ni maksudnya untuk menunjukkan keadaan. Al-Hadiah, keadaan orang muka putih itu, keadaan dia duduk dalam rahmat Allah. Betul boleh? Okey. Okey tuan-tuan. Dalam ayat ni dia sebut fafi rahmatillah. Rahmat ini umum. Ya. Fi rahmatillah umum.
Tapi maksud dia dalam ni adalah syurga. Syurga tu adalah tempat duduknya rahmat. Betul tak? Orang yang berwajah putih, dia duduk dalam rahmat Allah. Artinya dia duduk dalam syurga Allah. Kerana rahmat itu duduk dalam syurga. Jadi itu dia kata mahal tempat. Dia menceritakan tempat orang yang wajahnya berseri-seri, duduknya dalam syurga. Syurga itu tempat duduknya rahmat Allah. Jadi satu kata mahal dia. Sebab tu dia ujung dia sambung fiha khalidun tu Ustaz. Ya, khalidun tu adakah mengatakan itu syurga? Apa faedah? Faedah. Fiha khalidun. Ada sifat ini. Tak apa, saya terangkan ini sebelum saya masuk kepada balik. Jadi tuan-tuan, depan bayar on your finger. Ni, on ke ini. Tapi hafal. Ingat, kinanya ingat muka putih. Istiarah ingat apa? Saya ingat. Tangan ingat. Lepas tu apa tu kinaya? Kinaya tangan Singa. ingat. Tasbih ingat apa? Tasbih tadi Kelas hati. Istiarah ingat rumah gelap. Kinaya ingat tangan. Majas musa ingat. Majas musa ingat singa. Singa yang bercakap tadi yang itu hakikat. Tapi ini ayat ini hijab. Sorry, itu putih. Rasulullah tu ini ayat. Konsep dia dalam pandang je dulu. Kalau dapatkan 50% pun tak apa. Esok tumpul lagi. Kalau dia tahu. Dia tahu tu itulah Allah Taala kata. Dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah.